Perkembangan banjir di Kota Marudu dan Pitas, 1,070 penduduk terjejas daripada 376 keluarga berlindung di 6 pusat pembinaan sementara PPS setakat 8 malam. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Pitas mencatatkan jumlah penduduk tertinggi berada di PPS, iaitu 780 orang membabitkan 286 keluarga di 5 PPS. 2 PPS masing-masing di SK Pekan 2 dan SK Dandun masih dalam proses pemindahan penduduk terjejas. Di Kota Marudu, 290 penduduk daripada 90 keluarga ditempatkan di PPS SMK Tandek 2. Dua lagi PPS iaitu SMK Tandek dan SK Taritipan juga dalam proses pemindahan masuk penduduk terjejas. Di Pitas, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS dijangka meningkat susulan keadaan cuaca semasa dan paras air di beberapa kampung terus meningkat. Disebabkan daerah Pitas hujan sudah seminggu lalu berlaku dan yang paling kuat hujan ialah daripada 2 hari lalu 24 jam hujan dan kita nampak air semakin bertambah. Maka itu DIO telah mengarahkan semua JKDB untuk memastikan bahawa kita dapat memantau di setiap kampung-kampung yang mudah ditenggelami air. Banyak lagi tempat yang belum dipindahkan. Saya tengok mencecah tidak kurang daripada 400 hingga 500 ketua keluarga dan mencecah 1,000 keluarga yang akan kita pindahkan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pitas turut memantau kampung berisiko bagi memastikan penduduk dipindahkan lebih awal demi keselamatan. Dia memang dia pernah jatuh, lepas itu operate, kena buang tulang punggung dia. Jadi dia susah untuk bergerak melalui kursi roda sajalah. Kurang lebih dalam jam 1 lah tadi. Sebab kami takut roboh rumah itu, sebab dia sudah uzur. Saya bersalin 9 hari bulan 2 di Kota Marudu. Lepas tu mungkin saya ada 4 atau 5 hari kira tahan di sana, lepas tu balik sini. Banjir sudah sekarang. Terima kasih untuk kamu yang sudi melihat kami. Ya, yang penting selamatlah. Agensi berkaitan termasuk PDRM, APM, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir bertambah buruk. Dalam pada itu, Datuk Rudi mengingatkan ibu bapa mematuhi arahan Pejabat Pendidikan Daerah PPD sekiranya terdapat keputusan penutupan sekolah sementara akibat faktor keselamatan. Katanya menjelang pembukaan sekolah pada minggu hadapan, Pejabat Adun Pitas bersama Pejabat Daerah Pitas dan PPD turut bekerjasama memantau keadaan sekolah di setiap mukim. Dalam pada itu, ketika meninjau kampung Ngibang yang terputus hubungan akibat kejadian tanah runtuh dan beberapa jambatan kecil rosak dihanyutkan arus deras, Datuk Rudi yang juga pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti memberitahu pihak JKR dan syarikat konsesi terlibat sudah dimaklumkan mengenai perkara tersebut. Tindakan segera akan diambil bagi memulihkan laluan berkenaan termasuk bekalan elektrik dan air. Kempen derma darah akan digerakkan sepanjang Ramadan ini bagi memastikan bekalan darah di Sabah kekal mencukupi. Inisiatif tahunan itu diteruskan susulan sambutan menggalakkan masyarakat sebelum ini. Program dilaksanakan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah yang optimis momentum dapat dikekalkan dengan sasaran kutipan antara 40 hingga 60 unit darah setiap malam. Kempen bermula di Masjid Negeri Kota Kinabalu sebelum diperluas ke beberapa lokasi sekitar ibu negeri dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth. Kita bermula di Masjid Negeri Kota Kinabalu dan akan bergerak di sekitar Kota Kinabalu dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth. Program ini sebenarnya bukan program kali pertama. Derma darah. Kempen ini turut mendidik masyarakat bahawa pendermaan darah pada waktu malam selepas berbuka adalah selamat dan tidak menjejaskan ibadah puasa. Orang ramai, khususnya di sekitar Kota Kinabalu, diajak tampil menyokong usaha berkenaan demi membantu pesakit yang memerlukan.
Prihatin dengan nasib dua keluarga terjejas kebakaran di Kampung Patau, Tambunan 10 Februari lalu. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau bersama Persatuan Keluarga Polis, Perkep, Aman Wanita Amanita dan Badan Bukan Kerajaan NGO tampil menghulurkan bantuan kepada keluarga terlibat. Inisiatif ini bukan sahaja membantu meringankan beban keluarga terbabit, malah memperkukuh hubungan antara pasukan keselamatan dan komuniti setempat. Kami telah menyerahkan bantuan keperluan asas, barangan harian serta sumbangan ihsan daripada pihak IPD, Perkep dan Food Eat Sabah kepada kedua-dua keluarga yang terlibat. Walaupun bantuan ini tidak mampu memadamkan kesedihan mereka, kami berharap ia dapat meringankan beban fizikal untuk kelangsungan hidup mereka buat sementara waktu. Ini merupakan satu sesi bantuan kemanusiaan secara jujur dan ikhlas kami untuk menangani dan menyelami bersama-sama dengan keluarga mangsa kebakaran. Ya, saya mewakili keluarga mangsa kebakaran mengucapkan terima kasih kepada pihak polis karena dengan keprihatinan kamu semua, dengan yang sumbangan-sumbangan kamu semua, saya sangat berterima kasih dan semoga rumah kami dengan rumah yang kedua rumah yang telah terbakar segera macam akan dibina. Insiden kebakaran itu turut meragut nyawa seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun. Selepas lebih 2 dekad membina dasar dan hala tuju pengurusan bandar, kekuatan sebenar Kota Kinabalu terletak pada sumber manusia di sebaliknya. Dalam siri kedua, kita selami komitmen warga kerja di BKK serta peranan warga kota bersama Fadli Zul Ikram. Sempena ulang tahun ke-26 di BKK, pelbagai usaha terus diperkasa bagi memastikan bandaraya ini kekal bersih, selamat dan berdaya huni. Sebuah bandaraya tidak digerakkan oleh bangunan tinggi atau jalan raya yang sibuk semata-mata. Sebaliknya oleh tenaga kerja yang menjaganya dan rakyat yang mendiaminya. Di sinilah terletaknya kekuatan sebenar di BKK. Banyak cabaranlah. Cabaran seperti kita jumpa perumahan itu yang parit memang dengan padat, dengan kawasan yang curam, sempit, berdepan dengan binatang-binatang seperti ular, juga dengan anjing perumahan di belakang rumah. Salah satu itulah tugasan kami yang memang mencabarlah. Bila mana kami dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penghuni, maka itu yang membuatkan kami dengan rasa puas hati bila mana kami dapat melaksanakan amanah atau tanggungjawab ini dengan begitu baik. Kami berharap agar kami dapat meningkatkan lagi kami punya kerja-kerja pemantauan, pemeriksaan, menyedarkan orang-orang awam tentang apa tugas-tugas kami di BKK inilah, supaya semua pun dapat bekerja sama sebagai satu masyarakat untuk meningkatkan lagi imej bandaraya Kota Kinabalu. Komitmen warga kerja di BKK turut dirasai warga kota yang menjadi nadi sebenar bandaraya ini. Makin maju, alhamdulillah, dulu tidak seberapa maju, sekarang maju sudah. Bagus, bersih, rajin, di BKK kasih bersih semua, kasih bagus sampai yang patut. Cuma berharap Sabah ini maju macam KL. Saya harap ini KK akan menjadi satu inspirasi daripada bukan saja daripada negeri-negeri lain, tapi akan jadi satu inspirasi daripada luar negara lah. Banyak pelancong datang sebab ekonomi itu meningkat. Makin ramai, makin meningkat. Jadi saya harap Bandar KK lebih maju dan meningkat. Hubungan saling melengkapi antara DBKK dan warga kota menjadi asas penting dalam membentuk sebuah bandaraya yang inklusif dan mampan.
Pada usia 26 tahun, DBKK bukan sekarat institusi pentadbiran. Ia juga merupakan cerminan kerjasama antara pihak berkuasa dan warga kota dalam memastikan Kota Kinabalu menjadi sebuah bandar yang selesa, berdaya huni dan berjiwa. Selamat ulang tahun ke-26 DBKK melangkah ke hadapan bersama warga kota. Fadli Zil Ikram, RTM. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Nur Akila. Salam Malaysia Madani.